السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sekali lagi dengan izin dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat meneruskan kuliah pada malam ini. Perbincangan kita masih lagi berhubung dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam ini, tuan-tuan hadirin mukminin, tajuk yang akan kita bincangkan ialah berdasarkan kepada sepotong ayat Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat ke-44. Dalam surah Al-Isra ayat 44, Allah Azza wa Jal berfirman pada ayat yang ke-44 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatus sab' wal ard wa man fihin wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim. Pada ayat yang ke-44, tuan-tuan boleh tengok kalau ada nuskhahnya, tusabbihu lahus samawat, bertasbih, memuji dan mensucikan Allah. As-samawatus sab', langit ketujuh langit. Langit ni ada 7 lapis. Langit yang pertama, langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Di dalam Al-Quran disebut tentang 7 lapis langit. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'. Dia menjadikan segala sesuatu di langit, segala sesuatu di alam ini, kemudian dia beristiwa di langit. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang diciptanya 7 lapis langit. Bahkan di dalam hadis kita pernah mendengar tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa menaiki Buraq daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian naik ke langit. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi ini, di langit yang kedua, ketiga, keempat, hinggalah bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh. Ini peristiwa yang disebut di dalam Al-Quran. Bertemu dengan Allah, Jibril alaihi salam membawa hingga ke Sidratul Muntaha.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan tusabbihu lahus samawatus sab'. 7 lapis langit itu kesemuanya bertasbih memuji dan mensucikan Allah. Bukan setakat 7 lapis langit tu. Wal ard, dan bumi. Langit-langit yang ketujuh, yang pertama, kedua, ketiga hingga yang ketujuh, dan bumi. Wa man fihinna, dan apa yang ada di langit dan di bumi, kesemuanya bertasbih memuji Allah. Berdasarkan ayat ini tuan-tuan, surah Al-Isra ayat 44, dalil yang paling jelas, yang sangat terang, menyatakan bahawa kesemua makhluk, sama ada yang hidup, yang mati, manusia, haiwan, jin, pokok, batu, semuanya bertasbih. Seperti yang disebut oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Kata Al-Imam Ibn Kathir ketika dia menafsirkan ayat Al-Isra 44, kata Ibn Kathir, yukhbiru ta'ala annahu yusabbihuhu man fis samawat wal ard. Pada ayat ini, kata Ibnu Kathir, Allah telah memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya yusabbihuhu, telah bertasbih segala apa yang ada, man fis samawat, seluruh yang ada di langit, daripada langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, hinggalah langit yang ketujuh, wal ard, dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Allah bagi tahu dalam ayat ini. Sebab itu pokok bertasbih, semut bertasbih, ayam bertasbih, lembu, kerbau, gunung, ganang, semua bertasbih. Kata Ibn Kathir, siapa yang dimaksudkan dengan man fis samawat wal ard, Allah kata bertasbih memujinya, mensucikannya di langit dan di bumi, kesemuanya. Minal malaikah, nombor 1 malaikat. Sebab itu ketika mana Nabi Adam alaihi salam hendak dijadikan oleh Allah, apa kata malaikat? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana Tuhan engkau berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Aku nak menjadikan di bumi ini khalifah. Malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, adakah engkau nak menjadikan satu makhluk yang akan merosakkan bumi ini, yang akan melakukan kerosakan, yang akan menghancurkan bumi ini dan menumpahkan darah? Malaikat kata. Lepas tu malaikat sebut tentang diri dia, nahnu nusabbih. Ayat tu yang kita nak ambil tu. Malaikat kata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah makhluk yang senantiasa nusabbih. Sabbaha yusabbihu tasbih. Sedangkan kami adalah makhluk yang mensucikan engkau, makhluk yang senantiasa bertasbih, memuji dan membesarkan engkau. Wa nuqaddisu lak. Nuqaddis, apa? Taqdis,
mensucikan Allah. Allah kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Tapi kita nak ambil tang mana? Nahnu nusabbih. Kami bertasbih. Jadi malaikat bertasbih. Kemudian kata Al-Imam Ibn Kathir, wal unasi. Kita lah. Satu, malaikat. Nombor dua, kita. Sebab itu tuan-tuan, salah satu daripada ciri-ciri orang yang beriman, mulutnya senantiasa basah dengan tasbih. Tasbih ni apa dah tasbih ni? Tasbih ni bukan biji tasbih tu. Yang tu alat. Yang tu dia panggil subhah. Alat untuk kita nak kira tu. Yang dikatakan tasbih tu subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, di antara kalimah zikir yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyakkan membacanya, subhanallah. Bukan sahaja kita, semut. Kita akan ada 3-4 cerita saya nak kongsi dekat tuan-tuan. Hatta Abdullah ibnu Mas'ud kata dia dengar siapa tasbih. Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan dia mendengar makanan bertasbih. Dia kata kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami nak makan, kami dengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa dia yang bertasbih tu? Makanan. Al-ma'kulat. Benda yang kami nak makan tu bertasbih. Roti bertasbih, kambing bertasbih, ikan bertasbih, lauk pauk semua bertasbih. Kita mau kalau dengar tu tuang cerah. Dengar tasbih nak lari apa? Satu orang dia pergi satu tempat, masuk homestay ke apa. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, kita jangan misterikan sangat hidup ni. Jangan kita jadikan hidup ni rumit. Mana-mana tempat yang orang tak duduk, tentulah jin pergi duduk. Jadi benda tu bukan pelik. Rumah yang orang tak duduk, tempat yang manusia tak duduk, dia masuklah. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, apabila kita nak masuk ke dalam rumah, bilik atau tempat yang tak ada orang pun, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bagi. Dia takut, dia kata apa? Sekali lagi kalau ada orang jawab, baguslah. Dia kata aku pergi duduk homestay tu, aku tak boleh duduk awak. Aku duduk dengar orang mengaji. Aku lah, hang tak mengaji, dia baca bagi hang dengar, dah hang balok. Dengar orang mengaji pun takut. Siapa yang setan ni? Kalau kita nak kazak, kita tanya, siapa yang hantu? Awak ah? Dia baca Quran, tentulah dia bukan hantu. Hang baca tak? Dia kata aku tak baca, aku duduk, aku tak boleh duduk lah. Masuk dengar duduk mengaji. Baguslah. Takutlah. Lepas tu hantu lari. Biasa. Pasal itu Nabi SAW juga ajar kita, bila kita masuk satu tempat, berhenti satu tempat yang kita baru sampai, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimah Allah daripada apa sahaja kejahatan yang dia ciptakan di sini, yang ada di sini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'. Dan dengan nama Allah tidak ada yang akan memberi bahaya kepada aku, sama ada bahaya tu ada di langit ataupun ada di bumi. Wa huwas samiul alim. Baca. Karena kalau kita tak duduk di situ, hantu duduk. Jin tu hantulah. Hantu duduk. Tuan-tuan, dia dah duduk lama di situ. Tuan-tuan pi, kacau dia. Dia kacau balik. Itu saja.
Dia kata aku pi, dia musik. Dialah dia duduk bersenang lenang di situ, datang hang pi kacau. Ganggu privacy dia. Dia musik hang balik. Tengok pula hang jenis penakut. Jadi low. Kan? Dia nak try tengok dulu kan. Dia nak try test tengok. Kawan ni lagu mana? Kan? Kita masuk-masuk, kita buka lampu, dia pergi tutup. Dia pun honak je. Dia duduk dengar weh. Dia pun honak je, dia pergi tutup. Tengok-tengok bila kita tutup, kita jadi kecemas pelik. Dia kata dia ni malam ni terkencin. Cuba kalau dia tutup, kita kata hang tutup sekali lagi aku sepak. Dia tak tutup. Cuma takut tuan-tuan elok-elok kelam, pergi duduk belakang bini, hang pergi buka. Hantu tu kata, aku ingatkan orang bohong kata takut bini. Ada takut bini tu. Bini berani pada dia. Baik. Kemudian dia kata wal jan ay minal malaikati wal unasi wal jan. Jan tu apa dia? Jin. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cerita jin ni dia baca Quran. Dia bertasbih. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Quran kata qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah kata dan telah mendengar sekelompok jin. Nafar ni 3 ke 10 orang lebih kurang lah. 3 ke 10 jin. Nafarun ada satu grup jin ni mereka mendengar Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Depa kata Quran ni ajaib, kami beriman. Jin baca Quran. Cuma kita tak tahulah depa ada musabaqah ke tak ada musabaqah kan. Tapi depa baca. Depa juga subhanallah tasbih. Pasal itu Nabi tak bagi kita ganggu tempat-tempat mereka. Nabi tak bagi kita ambil makanan mereka. Nabi tak bagi kita menghina makanan mereka. Nabi tak bagi kita beristinja dengan tulang dan apa. Ni kerana dia makanan saudara kamu, Nabi kata. Kan? Nampak? Wal hayawan. Haiwan bertasbih. Tuan-tuan. Kucing bertasbih. Semua makhluk bertasbih. Wal hayawan hatta al jamad. Kata Ibnu Kathir, ini perkataan Ibnu Kathir. Kata Ibnu Kathir, wal hayawan hatta al jamad. Binatang bertasbih termasuklah juga al jamad. Jamad ni benda yang mati, macam ketui batu, pokok, gunung, tanah, yang tu dia panggil jamad. Kerusi, meja apa semua ni jamad. Benda-benda yang mati lah, benda mati, jamad, jamid. Kan? Semua bertasbih. Masalah dia apa dia? Tuan-tuan tengok ayat tu. Allah kata apa? Allah kata wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semua yang ada, seperti kata Ibn Kathir tadi, minal malaikati wa unasin wal jan wal hayawan hatta al-jamad, semua bertasbih. Problemnya apa dia? Walakin, dalam ayat yang sama tuan-tuan tengok, walakin la tafqahuna tasbihahum. Masalahnya kamu tidak mengetahui dan memahami tasbihahum, bagaimana bentuk mereka bertasbih. Jadi kita boleh tahu dah bahasa burung, bahasa semut kita tak boleh tahu. Kita tak boleh tahu. Semut bercakap pun kita tak boleh dengar. Tak tahulah kalau tuan-tuan boleh dengar. Tapi hari itu masa PKP ramai boleh bercakap. Bercakap dengan semut, bercakap dengan cicak, pahabak. 60 hari, 70 hari terkurung buat tak bercakap. Dia kata aku ni, aku tak tahu lama mana lagi PKP ni, aku bercakap habis dah dengan dinding ni. Dia tengok dinding tu bercakap dengan dia, pahabak ni. Kita tak boleh tahu. Walaupun saya tak tahulah, adalah sebahagian penceramah dia kata ada zikir semut, tapi Quran yang tu itu pendapat dia, itu riwayat dia, saya tak tahulah. Tapi dia kena datangkan bukti lah.
Cuma Quran kata la tafqahun, kamu tak faham, kamu tak tahu. Quran sebut Al-Isra ayat 44, tasbihahum, kamu tak tahu. Tapi kita beriman, Quran habaq mereka bertasbih. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i, pernah dengar tak? Ingat hadis ni? Sekali lagi tuan-tuan cerita, orang dengar pelik hang ni. Sebab tu benda-benda pelik ni kita kena ingat sumber. Senang kita nak cerita ke orang. Dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi larang kita bunuh difdang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi melarang kita membunuh katak, difdang. Kerana apa kata Nabi? Hukum makan katak ni khilaf panjang lah, cerita panjang lah makan katak ni. Kan, tapi tuan-tuan, banyak orang duk tanya tentang makan serangga, makan. Depa pi Thailand, depa pi pasar malam Thailand, depa tengok macam-macam Thailand goreng kan. Goreng cengkerik, belang apa ni segala serangga-serangga ni lah. Kita kata, depa kata apa hukum nak makan ustaz? Hang makanlah banyak lain yang duk ada telur dada, tom yam apa semua, ayam goreng kunyit. Yang hang duk pi kalut dengan cengkerik-cengkerik tu buat apa? Dia duk bersahabak telefon ni, dia kata ni macam mana dia cengkerik apa goreng apa semua ni boleh makan, belalang apa semua ni. Hang pi makanlah daging bakar danung. yang tak ada khilaf ni hang pi tibai waktu dulu. Kalau kita kata awak nak makan tak? Dah, saya tengok saja, tanya hukum. Tapi kalau boleh pun saya tak makan, geli geleman saja. Buat apa? Buat habis karan ni depan ni, kalut nak tanya. Kita kata awak boleh makan? Kan? Macam mazhab Maliki boleh makan boya. Saya ingat kalau kita boleh mazhab Maliki, mereka boleh makan boya lah. Memang di sisi mazhab Maliki, boya dia boleh makan. Dan ada sahabat saya, dia di Indonesia makan boya. Boya, makan boya. Di sini boya kita tengok, kita lari. Di sana boya lari. Dia goreng, tengok dia golek boya. Kita pun ingat sehari dua kali, sebulan dua kali kalau kata ayam daging kuih mahal, boya pun cerah kan. Dia tuan-tuan, makanan ni sementara kita nak boleh serasi ya. Awal-awal memang kembang tekok kan, awal-awal memang geli geleman kan. Macam orang kita tengok orang Sabah Sarawak makan ulat apa semua, geli geleman aku kembang tekok kan. Kena rasa sekali, tambah lebih pada Sabah Sarawak. Cerah ke dia kan? Banyak benda. Tapi Allah Azza wa Jal, katak ni panjang cerita lah. Cuma Nabi sebut apa? Kamu tak boleh makan katak, tak boleh bunuh katak, kerana Nabi kata bunyi katak kita panggil apa? Bunyi katak kita panggil apa? Dia punya ong krek-krek. Ong krek-krek tu. Apa dia? Nabi kata naqiquha tasbih. Riwayat An-Nasa'i. Nabi sebut naqiquha tasbihun. Bunyi katak itu, suara katak itu tasbih. Nampak? Tapi tuan-tuan, biasa orang kita, dia dengar hadis ni, dia kata suara katak tu tasbih. Dia pun duk dengar, ish katak ni pertama tuan-tuan, bunyi katak tidak ada hubung kait dengan hujan. Itu khurafat. Siapa yang mempercayai bunyi katak itu adalah tanda alamat nak turunnya hujan, dia telah mempercayai satu benda yang ghaib, yang tidak ada nas. Oh, ni nak turun hujan ni. Mungkin kebetulan ke, mungkin tak tahulah. Tapi dalam saya duk cari dalil, ada tak dalil yang Nabi kata bunyi katak, bunyi ayam. Pasal apa? Ayam pagi-pagi dia berkokok pasal apa? Nabi kata bila kamu mendengar ayam berkokok, berdoa kerana dia melihat malaikat. Itu ada nas. Ayam berkokok tu dia nampak malaikat. Jadi Nabi suruh kita doa. Waktu tu mustajab. Tapi kata turun hujan tak ada. Cari punya dalil, tak jumpa. Nas Quran tak ada, nas hadis tak ada. Cuma jumpa dalam satu riwayat. Apa dia?
Apa dia? Takkan tak hafal. Apa? Kayu api basah. Itu ya satu-satunya dalil. Ha? Lembu, oh lembu, bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak mau timbul. Kan? Last sekali sampai apa? Kayu api basah. Kayu api, oh kayu api, kenapa kau basah? Macam mana aku tak basah? Nasi mantah, lembu sakit perut apa semua. Hujan, katak panggil hujan. Yang tu ada riwayat. Cuma sanad dia kita kena cek lah. Yang tu ada dalil. Atau okey, yang ni kau dalil lah, dalil. Orang kita lagu membuat dalil kan. Baik. So yang tu cuma di sisi mazhab Syafi'i katak ni haram lah, tak boleh makan. Cuma saya nak bagi tahunya dia juga bertasbih. Ada tak lagi makhluk yang bertasbih? Kita ambil satu lagi riwayat. Saya baca satu riwayat lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ada diriwayatkan juga di dalam hadis ni, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ada juga dalam riwayat Ibnu Majah. Yang mana kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tadi siapa dia yang bertasbih? Kata. Lagi? Ni tengok hadis nombor 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang satu cerita daripada Abu Hurairah. Nabi kata yaqul qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Seorang nabi, tapi tak disebut siapa dia, nabiyyan minal anbiya, seorang nabi daripada nabi-nabi ni, dia duduk di bawah satu pokok. Qarasat namlatun, semut gigit kaki dia. Semut gigit kaki nabi tu. Semut dia pergi gigit kaki nabi tu. Nampak tuan-tuan? Okey. Sebab itu tuan-tuan, semut ni kaki nabi pun dia gigit, menunjukkan apa? Manusia ni dia tak adalah benda-benda yang semut tengok, "Ui, ni kaki nabi, jangan duk gigit." Dah. Kita kadang-kadang saya tak tahu, sekarang orang dia cerita ulang. Ulang ni sunnatullah dia apa dia? Ulang ni diciptakan untuk patuk orang. Boya ni untuk gigit orang. Itu sunnatullah dia. Dan kalau kita baca dalam kisah Ma'al Hijrah kan, yang popular tu, kaki Abu Bakar digigit, disengat. Tapi mari cerita-cerita mutaakhir. Ulang tak patuk. Tok Khamat tu singa boleh pi duduk jilat macam kucing. Yang ni kira wali ya. Kan? Lagi hebat wali, lagi hebat macam korban ni, kita nak popah lembu. Tu dia punya apa ni? Dia memang lembu tengok dia. Soleh tak? Saya pun tak tahu benda ni nak faham macam mana. Tuan-tuan faham macam mana? Cerita-cerita ini digembar-gemburkan. Kononnya inilah kewalian, kekeramatan. Inilah satu tanda ajaib. Binatang pun jadi tunduk pada dia. Sedangkan kita tahu yang Allah beri mukjizat ini Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Saya takut bukan apa tuan-tuan. Sekali lagi kena tu imam patuk ulang ke apa? Kita pergi tengok. Awak tu imam masuk rumah ulang patuk. Macam mana ulang boleh patuk kaki tu imam? Dia tak tahu ke kaki tu imam? Awak kalau kaki aku ulang main apa-apa, main cium. Tabiat dia terkejut, dia tak kira kaki siapa dah, kaki bang bagi ya. Saya tak tahu kalau tuan-tuan pergi di rumah Tok Khamat mana kan, kita pergi rumah orang, kucing keluar mai, pergi rumah dia rimau keluar mai. Jangan takut, jangan takut. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni nonsense. Tuhan boleh buat lebih pada tu, tetapi ini bukan bukti kebenaran. Baik.
Hadirin mukminin. Jadi qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Semut tu pi gigit kaki nabi ni. Fa amara bi qaryatin naml fa uhriqat. Dia geram dengan semut ni. Nabi ni geram dengan semut ni. Dia telah bakar. Dia telah bakar sabih sarang semut tu. Di kalangan fuqaha, mereka berbeza pandangan tentang hukum bunuh semut. Kerana dalam hadis ni Allah larang bunuh semut. Bahkan ada riwayat-riwayat Nabi tak bagi bunuh. Ada riwayat Nabi bunuh. Sebahagian ulama kata tak boleh bunuh. Kenapa? Tuan-tuan dengar, pasal apa tak boleh bunuh? Tetapi sebahagian fuqaha dia buat satu konklusi yang menarik. Kalau dia tak kacau kita, kita tak payah duk pergi kacau dia. Maknanya kita nampak sarang semut, dia tak ada nak ganggu apa, dia tak ada nak kacau apa kita pergi duk tuang minyak bakar. Yang tu berdosa. Tapi kalau dia main nak gigit kita, saya tak tahulah. Tapi depa cerita lah, bukan hadis depa cerita. Bukan hadis ni, cerita luar. Ada satu wali Allah, wali juga. Satu wali Allah ni, dia pi di satu tempat, kerengga telah naik di atas jubah dia. Dia pun baliklah ke rumah dia. Katalah dia pi jitra ke luk start ke, kerengga ikut balik mai. Yang kata wali tu, kalau nak jadi wali kena buat macam ni. Balik mai, dia nak buang jubah dia, dia tengok ada kerengga. Dia start kereta, pi luk start balik. Pasal apa? Dia tak nak ada yang menjadi janda, anak menjadi yatim. Pasal dia buat balik pak dia mai. Dia tuan-tuan, patah balik. Kelas malam tu tangguh. Pasal apa ustaz tangguh? Hantar balik kerengga. Dia wali. Kita mau tak kira dah. Dia pikir ni pak siapa ni, esok bini dia duk tunggu nak balik rumah, mungkin keluar pergi cari makan. Janda lah kalau seorang, kalau 4 ekor janda. Tuan-tuan faham tak ni cerita kerengga ni, bukan cerita kawan tu, cerita kerengga. Jadi naik kereta balik pula pergi hantar. Kalau hantar pak, tak tahu anak pula turut balik pergi hantar anak pula. Tak ada kerja kawan tu duk pergi hantar tu. Tapi cerita-cerita ni kalau saya bubuh selit, saya tak habaq kata muhung, saya selit sebagai bahan ceramah. Ketat masjid. Syok. Betul tak? Tentang pun tak sah baca Quran mengantuk. Dan cerita ni celik cerah mata. Cerita kerengga lagu ni pun boleh buat model. Hantar balik. Tuan-tuan hadirin mukminin. Kita tabung baliklah cerita ni. Tadi saya tak tahu cerita tu orang cerita. Kadang-kadang kena dengar juga cerita-cerita ni pasal nak kongsi dengan tuan-tuan. Kemudian fa'auhallahu ilaih. Apabila dia nak bakar sarang tu, yang ketik dia tu sekok ya. Tapi dia punya geram tu, yang ni yang kata marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Dia marah tu, dia bakar habis semua. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah Ta'ala wahyukan. Oleh kerana dia seorang Nabi, Allah wahyukan pada dia. Allah kata apa? Dia kata anqaraska namlatun anqarasatka namlatun, yang gigit hang, qarasatka, yang gigit hang sekok. Allah wahyukan kepada dia, yang gigit hang tu sekok semut tu saja. Akhraqta ummatan minal umam tusabbih. Nampak? Apa dia? Allah kata yang gigit hang tu satu ekor saja, tapi hang telah bakar satu umat daripada umat-umat yang bertasbih kepada Allah. Yang tak berdosa pun hang bakar, sedangkan semua itu mereka makhluk yang bertasbih. Nampak tak tuan-tuan?
akhraqta ummatan minal umami tusabbih. Jadi dalil ni, hadis ni saya nak cerita apa? Bukan nak cerita kes bakar semut tu. Kesnya Allah bagi tahu dekat Nabi ni dalam hadis ni, semut bertasbih. Kita mengaku kita terima. Pasal itu dalam ayat tadi dia kata semua bertasbih. Kita dah baca tentang hadis katak, kita baca tentang hadis semut. Kita baca lagi satu hadis tentang hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang ni makanan bertasbih. Nampak tuan? Saya tak tahu kat tuan-tuan macam mana. Kalaulah tuan-tuan nak makan-makan, tiba-tiba tuan-tuan Allah Ta'ala buka, boleh dengar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada sampai hati nak makan. Itu dia. Kan? Kacau kita. Dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita tak cerita tiga cerita dah malam ni. Tapi cuma dalam cerita-cerita yang hadis tadi ni kita selit cerita yang palsu. Saya nak minta satu yang kata tuan-tuan, tolong ingat yang mana bohong, yang mana yang hadis. Saya takut tertukar. Kan? Sekali lagi yang mana cerita kenggar tu tak ada hadis, dia pergi cerita dalam hadis cerita kenggar. Jangan tertukar sudah. Kan? Yang ni cerita dalam hadis. Cerita dia, Abdullah bin Mas'ud kata, pada masa kami makan dengan Rasulullah, satu musafir, kami duduk dengan Rasulullah, kami makan. Kata Abdullah bin Mas'ud, tengah kami makan tu, laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kalu. Maka sesungguhnya kunna adalah kami, nasma'u tasbihut ta'am, kami dengar dengan telinga kami makanan tu duk bertasbih. Hadis Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Cuma tuan-tuan, kalau kita lah yang kita bayar bertasbih, yang orang bayar tak bertasbih. Faham? Kalau orang bayar, kalau dia bayar, kan selalu orang bayar ni dia tak order, orang yang makan free tu yang order. Dia tak pasal hang tak makan, kenyang. Kan, pasal apa? Bukan kenyang, pasal dia tengok-tengok, oh lepas takat depa ni aku tak lepas. Tapi lepas ni tuan-tuan tukar sikit jawapan, bagi nampak macam wali sikit. Awak tak makan, tak sampai hati, depa duk bertasbih. Tapi kalau orang bayar, tuan-tuan order, tak tasbih, hari ni nampak macam tak apa nak dengar. Tak apa nak dengar lah pasal orang lain bayar. Kan? Kita bolehkah kalau kita dengar? Allah boleh buka. Kan? Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, kita jangan jadi lagu sebahagian orang. Dia duk kalut cari tanda Lailatul Qadar, tapi dia tak buat apa. Saya bimbang tuan-tuan, beli apa-apa bang dengar. Dulu duk cum, dulu beli apa-apa cum, lah beli apa-apa tak tang telinga. Awak pok lepas balik kuliah di masjid apa buat gajah tu, aku tengok dia duk tok kotiau di telinga. Dia dah mau tak pergi kuliah. Aku duk bombang dengar dia bertasbih ke dah. Jadi orang kita dia akan jadi macam mana? Dia duk kalut nak dengar semut bertasbih, dia duk kalut nak dengar kucing bertasbih, dia duk kalut nak dengar batu bertasbih, yang dia tu saya malas nak sambung. Dia duk kalut cari tanda Lailatul Qadar, lagu ni, dia tu mayang benda. Yang kita nak cerita ni nak bagi taunya semua makhluk bertasbih. Kita khalifah, sebaik-baik dalam surah At-Tin tu, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian tak bertasbih ke? Kita kena lebih, more than them. Lebih pada depa. Dia kata aku bela kucing banyak ni pasal apa? Supaya banyaklah orang depa bertasbih. Betul Aku tumpang tui depa. Nampak? Baik, hadirin mukminin. Dan
Ada lagi satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani Al-Badzar, hadis yang dinilai sahih, iaitu batu bertasbih. Batu bertasbih. Kita tengok. Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya aku pernah bersama dengan Rasulullah di dalam satu halaqah. Abu Dzar Jundub bin Junadah. Nama dia Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari. Dia kata satu hari kami duduk dengan Nabi. Aku pun ada dalam majlis tu. Halaqah. Halaqah ni macam lengkongan, bulatan. Dia kata di tangan apa dia ni Nabi SAW, di tangan apa Nabi itu ada batu kerikil. Batu kerikil, batu. Abu Dzar kata kami dengar batu yang duduk di tangan Nabi tu, subhanallah, 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 subhanallah. Batu di tangan Nabi tu. Lepas tu Abu Dzar kata Nabi bagi kepada Abu Bakar. Batu tu pergi ke Abu Bakar. Dengar. Subhanallah, subhanallah. Dengar. Mana kuatlah. Batu yang di tangan Nabi tu bertasbih. Nabi bagi dekat Abu Bakar. Kami dengar lagi. Bagi dekat Umar. Pun batu tu duduk bertasbih lagi. Bagi dekat Uthman. Batu tu duduk bertasbih lagi. Bagi dekat Ali. Batu tu duduk bertasbih lagi. Tukar tangan tu, tukar tangan ni. Duduk dengar lagi. Subhanallah, subhanallah. Batu tu bertasbih. Sampailah kata Abu Dzar dapat kat tangan siapa tak tahu, kami tak dengar dah. Hadis Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsat, dan juga kita pernah lalui dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi dalil-dalil ni menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa makhluk-makhluk ini bertasbih. Lepas tu ada orang tanya, dia kata macam mana ustaz? Saya jenis dekorasi rumah ni buh pokok dalam bilik air. Apa hukum dia? Sedangkan pokok bertasbih. Kan? Dekorasi orang macam-macam. Dia ada bubuh pokok lah, belah ikan dalam bilik air lah. Kadang-kadang kita bilik air ni kena bagi elok lah, kena bagi bersih kan. Tapi kita jangan duk dekor sampai macam nak duduk dalam bilik air. Pasal bilik air ni tempat yang Nabi tak suka kita berlama-lamaan. Kalau kita tak ada masalah apa, kita ini dia duduk. Bila kita masuk punya tak mau keluar. Dengan TV, dengan apa semua. Kan? Dengan kapet, dengan bilik air dia kalah dengan bilik dia. Kan? Padahal betul tapi tak apalah, buh ikan lah apa semua kan. Mungkin bilik inspirasi. Tapi kata para ulama, larangan bertasbih di dalam tandas. Kita sebab tu dalam tandas kita tak, di kalangan fuqaha juga mereka bincang, kalau tandas tu terpisah dengan bilik air, contohnya jamban, yang tak boleh tasbih tu jamban, kerana di situ ada najis, tempat kita buang najis. Tapi kalau rumah kita yang ada bilik air yang bukan tempat kita buang najis, khususnya kita ada tempat ambil wudu, boleh tak kita tasbih di tempat wudu ataupun sebut bismillah? Kan kita nak ambil wudu, bismillah. Lepas tu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu. Boleh tak boleh? Jawapan dia, kalau itu bukan tandas jamban tu boleh. Tu yang kalau pokok-pokok kita bubuh dalam jamban tu tak apa ke? Depa duk bertasbih dalam jamban tu. Hukum larangan itu hanya terkena kepada manusia sahaja. Khitabullah ni, hukum hakam syarak ni, dia kena pada apa? Manusia. Jadi haiwan apa semua ni dia tak kena hukum syarak. Boleh? Jadi jangan tuan-tuan, kucing nak makan tangan kanan, habang kat kucing dia hang tangan kanan. Lepas tu tak bismillah dah lagi. Okey makan. Sakanlah. Kira yang ni memang wali kucing. Wali kucing. Kan? Pasal orang ni dia bercakap dengan kucing dia kan. Biar pilah tuan-tuan. Yang pentingnya hidup dia tenang. Kan? Okey, lah ni depa macam-macam healing. Baik.
Hadirin mukminin, kemudian kalau kita tengok juga Allah Azza wa Jal menyebut tentang Nabi Allah Daud alaihi salam. Kalau tuan-tuan tengok Nabi Allah Daud alaihi salam, sebelum kita tengok Nabi Allah Daud ni salah satu daripada mukjizat dia, pertama Nabi Allah Daud dia berzikir waktu pagi dan dia berzikir waktu petang. Nabi Daud ni dia memang hebat. Pasal apa dia hebat? Salat yang paling baik, yang paling Allah suka, salat Nabi Daud. Puasa yang paling Allah suka, puasa yang paling baik, puasa Nabi Daud. Zikir yang terbaik, zikir Nabi Daud. Dia zikir pagi, dia zikir petang. Nabi Daud ni dia punya hebat dia, bila dia berzikir, burung dengan gunung, bukit ikut bersama-sama Nabi Daud. Dalam Quran tu, dalam Quran kata bila Allah Ta'ala, bila Nabi Daud bertasbih, Allah mengarahkan, Allah mengilhamkan, ni bukit-bukit semua ikut bertasbih Nabi Daud tu. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kan kepada kita di dalam Al-Quran berhubung dengan kelebihan Nabi Allah Daud alaihi salam. Okey. Kemudian tuan-tuan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, tuan-tuan tengok dalam surah An-Nur ayat 41, burung bertasbih. An-Nur 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayr. Nampak? Allah kata, tidakkah engkau melihat makhluk yang berada di langit-langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Wat-tayru saffat, dan burung ketika dia mengembangkan sayapnya, burung bertasbih. Geng-geng apa? Sebab itu geng-geng main burung ni. Kan? Geng-geng main burung ni. Kan? Depa ni semua geng-geng yang banyak bertasbih. Ada cerita main burung. Siapa cerita tak tahu? Tapi cerita tu tak elok lah di masjid. Cerita tak apa nak elok. Cerita main burung ni kan. Burung main. Burung kata, lah ada burung dah kan. Cerita tu di Kelantan. Bila-bila nanti saya cerita. Waktu subuh boleh cerita. Maghrib tak apa nak elok. Azan dulu tuan-tuan. Sekejap lagi saya buat kesimpulan tentang makhluk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Okey. Dan satu lagi amalan untuk tuan-tuan balik beramal. Sebagai kesimpulan akhir pada malam ini, kita memperbanyakkan tasbih berdasarkan ayat 44 ni. Satu lagi amalan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bagaimana Allah menjadikan guruh kilat dan petir, dentuman guruh, bunyi guruh, ar-ra'du. Dalam bahasa Arab dia panggil ar-ra'du. Kan? Ada surah ar-ra'du. Ar-ra'du maksud guruh. Guruh. Kalau kilat ni as-sa'iqah. Kilat. Apa? Panahan kilat. Dalam Quran Allah kata zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsiruna biha, kan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Dalam ayat suratul Baqarah tu Allah Subhanahu wa taala cerita tentang sifat orang-orang kafir ni, memasukkan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, masukkan kelima-lima jari depa ni ke dalam telinga. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim hadaral maut, kerana takutkan mati. Kan? Allah sebut tentang ar-ra'du di dalam ayat tu, dan juga kilat as-sa'iqah. Jadi tuan-tuan, bila dengar bunyi dentuman guruh kilat di langit, apa yang tuan-tuan baca? Apa yang tuan-tuan sebut? Daripada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak kepada Asma binti Abi Bakar. Abdullah bin Zubair adalah gubernur Mekah yang dibunuh di dalam tanah haram. Ni cerita Abdullah bin Zubair ni. Dia ada adik nama Urwah bin Zubair. Mereka adalah cucu kepada Abu Bakar, anak kepada Zubair ibnul Awwam. Zubair kahwin dengan Asma, Asma kakak kepada Aisyah. Jadi mereka ini anak saudara kepada Aisyah. Dan sebab itu Aisyah digelar Ummu Abdullah, mak Abdullah. Sedangkan Aisyah tak ada anak, disebah kepada anak menakan dia tu, anak saudara dia Abdullah ibnu Zubair, sahabat Nabi, ya. Dia kata Abdullah bin Zubair ni diriwayatkan apabila beliau mendengar bunyi guruh di langit, dentuman guruh di langit, beliau berhenti berkata, berhenti bercakap, berkata-kata, berhenti bercakap, lalu membaca subhanalladzi. Dia baca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu yang kita baca masa dengar bum bum bang bum bang bum bang kilat apa semua tu. Apa? Subhanalladzi yusabbihu bihi ar-ra'du wal malaikatu. Maha suci Allah yang bertasbih. Siapa dia yang bertasbih? Ar-ra'du, guruh. Lepas tu ada hadis, guruh ini ialah malaikat, suara malaikat. Ada hadis. Orang Yahudi mari tanya Nabi tentang apa itu guruh. Nabi kata ia adalah malaikat yang diwakilkan oleh Allah. Jadi dalam ayat, dalam hadis ni dia kata subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah, dialah juga yang disucikan. Maknanya guruh bertasbih memujinya, malaikat bertasbih memujinya. Guruh. Dan tuan-tuan tahu tak kenapa guruh dan malaikat bertasbih memuji Allah? Min khifatihi, kerana takutkan Allah. Jadi sunnah bila kita dengar guruh, dengar bunyi kilat berdentum, guruh berdentum, kita baca subhanalladzi yusabbihu bihi ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kita baca ayat ni.
iaitu Maha Suci Allah, yang bukan sahaja manusia mensucikan dia, guru yang berdentum itu menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah, malaikat bertasbih kerana takut kepada Allah. Dan tuan-tuan, kata Al-Imam Nawawi, hadis ni riwayat Imam Malik, kata Al-Imam Nawawi, disunatkan bagi orang yang mendengar guru di langit agar mengucapkan tasbih seperti mana yang disebut di dalam hadis ini. Kan? Ini sunnah. Jadi tuan-tuan, saya dah sebut pada tuan-tuan, banyak makhluk, contoh-contoh daripada semut, daripada katak, daripada batu, makanan, guru, malaikat, seperti yang disebut. Maka marilah kita, manusia yang dijadikan oleh Allah sebaik-baik kejadian, yang diangkat oleh Allah sebagai makhluk yang ditaklifkan sebagai khalifah, memperbanyakkan tasbih, memuji kebesaran Allah. Kan? Jadi hadirin mukminin, itu pengajaran dan juga perbincangan kita pada malam ini berdasarkan kepada Al-Isra ayat 44 dan hadis-hadis yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.